Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi kita antunkan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah SWT yang terbaik, yang indah, yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Dia sebenarnya ada lebih dari 100 nama itu, tetapi kenapa yang disebut 99? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Maksudnya ialah 99 ini disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menghafalnya dia masuk syurga. Yang 99 ini. Ya, tapi bukan bererti nama-nama Allah SWT yang terbaik itu hanya 99, tidak. Ada banyak. Hanya diketahui oleh dia. Ya, dalam hadis Allahumma inni as'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Doa yang diajar oleh Nabi SAW, minta supaya Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan anugerahnya dengan Al-Quranul Karim. Sebelum itu Rasulullah SAW memohon, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon padamu dengan semua nama yang kau namakan dirimu. Allazi sammaita nafsak wa anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang diturunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun yang nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang daripada makhluk-makhlukmu. Aw ista'sarta bi fi 'ilmil ghaib 'indak, ataupun nama-nama yang tersimpan di ilmu ghaib di sisimu. Nama-nama yang tersimpan di sisimu. Artinya tak diberitahu oleh Allah SWT kepada sesiapa pun. Artinya banyak nama Allah SWT itu. Ya, bukan terhad kepada 99 sahaja. Begitu juga yang kita lantunkan tadi, sifat 20. Sifat 20 bukan bererti hanya 20 inilah sahaja sifat bagi Allah SWT, tidak. 20 ini dipanggil ummahatus sifat, ibu dia. Ibu sifat maksudnya sifat-sifat utama. Memadai kita belajar 20 ini. Sebab itu kita pun tidak tekankan sangat juga Al-Asma'ul Husna dipelajari secara khusus. Kerana Al-Asma'ul Husna itu kebanyakannya sudah termasuk di dalam sifat 20. Dipanggil sifat af'al, sifat perbuatan. Yang ada boleh lawan dia. Lawan dia boleh diterima juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya An-Nafi'. Apa maksud An-Nafi'? Yang memberi manfaat, yang maha memberi manfaat. Dia juga Al-Mudir, yang memberi mudarat, yang maha memberi mudarat. Dia Al-Muhyi, dia maha menghidupkan. Dan dia juga dalam masa yang sama Al-Mumit, maha mematikan. Berbeza dengan sifat 20 itu. Sifat 20 adalah sifat zat. Sifat zat. Jadi kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sifat zatnya. Kemudian mengetahui nama-namanya secara ijmali, secara ringkas. Jadi sudah terkandung di dalam sifat 20 itu. Misalnya Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Apa lagi? Semua masuk bawah kudrah, contoh, bawah sifat kuasa. Baik, kita kembali ke tadi tak habis lagi. Itu dipanggil sifat kamalat bagi Allah SWT juga banyak. Allah SWT saja yang tahu. Yang 20 tu yang kita sebut yang wajib kita pelajari. Maksudnya bukan berarti 20 saja sifat. Kerana rata-rata saya pergi ceramah, kalau di sekolah saya tanya ada berapa sifat Allah SWT, masing-masing jawab 20. Ada berapa nama-nama Allah SWT, masing-masing jawab 99. Tak betul. Maksudnya banyak. Nama Allah tu banyak. Sifat Allah SWT yang sempurna, nama yang sempurna, yang indah-indah itu pun banyak. Baik. Kembali kita ke kitab kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kitab Zadul Muta'allim, bab nikah.
disyaratkan pada suami itu. Di situ kita berhenti. Muka surat 171. 171. Disyaratkan pada suami itu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid darain. Disyaratkan pada suami itu, maksudnya siapa? Tengok di atas tuan-tuan ada pun rukun nikah. Itu 5 perkara. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai memperkatakan tentang rukun nikah ni. Apa dia? Yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga wali, yang keempatnya 2 orang saksi, yang kelimanya ijab dan qabul. Ya. Maka pada malam ini syarat pada suami itu iaitu rukun yang pertama. Nak menikah ni nak kena ada suami lah. Maksudnya calon suami. Pertama apa syaratnya? Lelaki yang halal, bukan mahram, ya, dan bukan juga muhrim. Dia berbuat alif di situ untuk membezakan muhrim dengan mahram. Bagi perempuan yang ia hendak berkahwin, ya, bukan mahram dan bukan juga muhrim. Ya. Mahram ialah orang yang diharamkan berkahwin dengan kita. Itu mahram. Ya. Terdiri daripada 3 kategori. Yang pertama qarabah, kekerabatan, nasab, keturunan, darah. Yang kedua musaharah, persemendaan. Maksudnya daripada perkahwinan. Ya. Daripada perkahwinan. Ada 4. Mak mertua, nenek mertua bawa lah ke atas. Lepas itu, menantu, bawa lah ke bawah. Lepas itu, ayah mertua, anak tiri. Tak? Semuanya haram nikah. Anak tiri. Tiri-tiri ni ramai yang keliru. Nanti kita boleh bincangkan dalam bab mahram khas. Yang ketiganya ar-radha'ah. Ar-radha'ah daripada penyusuan. Inna ar-radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Yang disabdakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan melalui kelahiran, melalui nasab, keturunan. Gitu. Jadi ini pun hati-hati. Sebab kalau tidak nanti takut-takut rupanya kahwin dengan mahram. Sebab itu dia bubuh syarat yang pertama tu, calon suami itu mestilah halal bagi calon isteri. Itu syarat dia. Baik. Dan begitu juga muhrim. Muhrim ialah orang yang berihram. Kita belajar dah hari itu dalam bab haji. Apa perkara yang diharamkan dalam ihram? Berkahwin dan mengahwinkan. La yankihul muhrimu wa la yunkahu. Tidak boleh, haram hukumnya. Orang yang berihram sama ihram haji ataupun ihram umrah berkahwin ataupun dia mengahwinkan jadi wali. Haram hukumnya. Baik. Bertunang pun tak boleh. Ya. Wala yakhtub. La yunkahu wala yakhtub. Dia meminang. Dia meminang. Jalan-jalan sampai tawaf tu boleh lagi meminang. Meminang ni ajak kahwin lah. Ajak kahwin. Minang lah tu. Secara ringkas-ringkasnya kita pergi hantar rombongan dan sebagainya tercampur dengan
budaya adat kita. Uh, jadi orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan juga tidak boleh mengahwinkan, menikahkan maksudnya. Kedua, hendaklah dengan kemahuannya, tidak dipaksa atau digagahi, dengan kerelaan hati sendiri. Ketiga, hendaklah tertentu orangnya. Jangan main borong gitu je. Aku nikahkan anakku Fulanah binti Fulan dengan salah seorang daripada kamu berdua. Siapa dia? Siapa dia? Salah seorang daripada kamu berdua. Sebab itu dalam akad itu disebut nama. Disebut nama. Tertentu betul. Orang tu. Fulan bin Fulan. Kalau main, aku nikahkan anakku dengan salah seorang daripada anak kamu. Berapa orang situ anak lelaki dia? 9 orang. Hak mana satu? Jadi, tak sah. Baik. Keempat, hendaklah diketahui akan halalnya bagi perempuan yang akan dikahwinkan dia kepadanya. Kena pasti molek-molek lah yang nak berkahwin. Ya. Suami, isteri, calonnya. Takut-takut tadi macam apa? Macam saudara susuan. Saudara susuan ni, hak perempuan pun sebenarnya kita panggil saudara juga. Adik-beradik perempuan. Adik-beradik, kakak ataupun adik susu kita. Ya. Maka dia tu seperti mahram dengan nasab. Seperti mahram dengan nasab. Dia tu panggil minal wiladah. Jadi tak boleh berkahwin dengan dia. Macam kalau berkahwin, macam berkahwin dengan adik si ibu sebapa ataupun sebapa ataupun si ibu. Haram hukumnya. Kemungkinan tidak didokumentasi. Sebab itu kalau ulama-ulama mutaakhirin, kontemporari memakruhkan buat penyusuan ini kalau tidak ada desakan. Misalnya keperluan yang berhajat sangatlah. Sebab nanti susah. Pergi belajar di universiti, jumpa sana, jatuh cinta, tengok-tengok, Allah. Adik-beradik susu. Allah. Mak saudara susu. Contoh. Kalau tak ada keperluan. Kalau ada keperluan, tak ada masalah. Saya pun ada anak saudara orang rumah tu yang jadi anak susu. Jadi tak apalah bersalaman dengan dia. Maksudnya, jadi mahram. Dengan adik-beradik saya pun jadi pak saudara dia. Gitu. Jadi kena ada saksi. Dokumentasi sikit. Supaya tak terjebak dalam sesuatu yang haram tanpa kita sedar. Sedar-sedar di sana nanti, tak seronok . Rupa-rupanya. Ataupun dah berderek anaknya. Baru tahu. Yang kahwin dengan abang sendiri pun ada katanya. Ada. Bukan abang susu. Abang si ibu, seayah. Si ibu atau seayah. Abang seayah, si ibu tu tak adalah. Abang si ibu ataupun abang seayah. Contoh. Disyaratkan pada isteri itu. Ini syarat pada isteri pula. Pertama, perempuan yang halal. Bukan mahram. Juga bukan muhrim. Muhrimah lah ya. Kalau tu perempuan. Bagi lelaki yang akan kahwin dengannya. Ya, ni. Kena cerak molek siapa mahram kita tu. Nanti kita akan bicarakan tentang mahram ni dalam bab khusus bab mahramat. Wanita-wanita yang diharamkan berkahwin dengan kita. Juga lelaki-lelaki yang diharamkan berkahwin dengan kita sebagai perempuan, sebagai calon isteri. Juga orang yang muhrimah. Maksudnya yang berihram.
perempuan, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, tak boleh berkahwin. Baik. Mahram ni nanti kita akan bahaskan. Kita dah sebut dulu ringkas-ringkasnya. Mahram ada dua, satu mahram mu'abbad, satu mahram mu'aqqad. Mu'abbad maksudnya buat selama-lamanya, ya. Sama ada dengan qarabah, musaharah ataupun radha'ah. Qarabah dengan nasab, musaharah persemendaan, perkahwinan, dan radha'ah dengan penyusuan. Selama-lamanya, ya. Mak mertua kita, walaupun kita dah bercerai dengan isteri kita, maksudnya jadi bekas isteri kita, dia jadi ajnabiah semula dengan kita. Tapi dengan mak mertua tetap, maksudnya takkan boleh berkahwin dengan bekas mak mertua. Ya. Bekas adik ipar boleh. Dah dulu kenapa tak boleh? Jadi isteri kedua. Isteri pertama kakak, isteri kedua adik. Tak boleh. Dia haram, dia panggil mahram mu'aqqad. Ya. Mahram tapi sementara. Sementara kita berkahwin dengan isteri, dengan kakak dia, haram tak? Sementara kita berkahwin dengan mak saudaranya, haramlah kita berkahwin dengan anak saudara isteri kita. Tapi kalau dah bercerai dengan mak saudaranya, bolehlah. Dia panggil mahram mu'aqqad. Isteri orang, mahram juga. Tak boleh kita kahwin dengan isteri orang. Mahram mu'aqqad. Selama mana dia berkahwin dengan suami dia. Dia dah bercerai, lepas endah, bolehlah. Sementara lah. Begitu juga wanita kafir, mahram mu'aqqad. Selama dia kafir, kita tak boleh berkahwin. Contoh. Wal muhsanatu minan nisa, dalam surah An-Nisa, iaitu isteri-isteri. Muhsanat ni isteri-isteri daripada wanita-wanita, tidak boleh dikahwin. Isteri orang. Yang kedua, hendaklah tertentu orangnya. Macam tadi jugalah. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Fulanah binti Fulan. Contoh. Ya. Tertentu. Jangan kata aku nikahkan akan dikau dengan salah seorang daripada anak-anakku yang 9 orang. Hak manusia. Tak. Walaupun pengantinnya sampai 3-4 kali sebut, aku terima nikahnya dengan ini, tak sah. Tak tertentu. Ketiga, tiada di dalam nikah orang lain, yakni bukan isteri orang. Ni dia tadi. Selama mana dia isteri orang, haramlah kita berkahwin dengan dia. Sebab itu hati-hati. Ada yang masih lagi status isteri orang, pergi berkahwin pula di mana? Di balik sana. Kalau pensyarah saya, arwahnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Zuhdi. Dia kata, disebut dalam kelas, dia kata, kalau saya mufti, saya akan fatwakan berkahwin di belah sana. Kahwin di Thailand lah menurut kita. Tak sah. Sebab menggunakan wali hakim. Dan wali hakim tu walinya wali hakim. Hakim maksudnya pemerintah. Pemerintah di sana Raja Siam. Dia tak menggunakan wali nasab kerana dia lari ke sana. Mengelak jauh. Nak mengelakkan daripada wali nasab. Dia pergi berkahwin dengan wali nikah di sana, dia panggil wali hakim.
Wali hakim sini panggil imam nikah. Sini panggil apa Ustaz? Wali hakim ni. Wali nikah tak? Kita panggil wali hakim. Ya, tak ada respon tuan-tuan. Relax dulu, kita relax dulu. Kalau kita dipanggil, kita panggil wali hakim. Wali hakim itu ialah dia wakil sultan, wakil raja. Ya. Raja ni dia boleh menikahkan orang yang tidak ada wali. Jadi Tok Qadhi ni yang ada di mana? Di daerah-daerah ni, mungkin di mukim-mukim ni 2 orang tak? Imam nikah tu lah wali hakim. Maksudnya dia menggantikan batang tubuh hakim. Hakim itulah raja, pemerintah. Maka dia bernikah dengan wali hakim. Hakim sana bukan hakim dia. Maksudnya bukan raja dia, bukan pemerintah dia. Maka tak sah. Mengikut Profesor Emeritus Batuk Dr. Mahmud Sufdi. Kalau dia kata kalau dia jadi, dan dia pernah ditawarkan jadi mufti. Dia minta maaf, ampun tuanku, rambut saya keras. Dia kata, maaf saya tak boleh nak jadi mufti, patik tak boleh jadi mufti. Rambut patik keras. Dia pegang rambut dia. Saya pun tak tahu apa makna dia. Ada saya tafsirkan sendiri, saya tak marah menjadi spekulasi, asumsi dan sebagainya. Baik. Jadinya hati-hatilah kalau dipanggil kahwin lari. Lagu Sudirman geding-geding gale minar pamat kole, mau bikin tunang tapi banyak yang menghalang. Kalau dia itu hujah yang saya sebenarnya secara peribadi kuat juga hujahnya begitu. Pasal dia berwali hakimkan orang lain, bukan hakim dia. Dia penduduk Terengganu, dia berwali hakimkan sultan Terengganu. Bila dia menikahkan, dia ialah wali hakim yang sah, mempunyai kuasa daripada titisan syarak, maksudnya dibenarkan oleh syarak mengahwinkan. Sekarang ni bukan raja dia di sana. Tapi rujuklah kepada hukum apa ini ataupun undang-undang pentadbiran syariah negeri masing-masing. Macam mana pun, bila diputuskan oleh fatwa ataupun diputuskan oleh mufti, pihak berkuasa agama setempat. Kerana dia mengikut negeri masing-masing, yang ketua agamanya ialah sultan. Baik. Keempatnya, tiada di dalam iddah. Iddah ini ialah satu jarak masa, tempoh tertentu yang perlu dilalui oleh seorang isteri yang diceraikan. Sama ada diceraikan talak rajai ataupun talak bain, 3 kali talak, ataupun bercerai kerana kematian suami. Di hikmahnya supaya memastikan kesucian ataupun bebasnya seseorang perempuan itu daripada mengandung dan sebagainya, untuk 3 kali suci. 3 kali suci. Dan 4 bulan 10 hari kalau yang mati suami, sebagai juga tanda berkabung atas kematian suami. Selepas itu bolehlah berkahwin. Kalau kalau dipinang pun tak boleh. Talak raj'i, kalau talak raj'i, talak 1 misalnya, sama ada bita'rid ataupun bitasrih. Ta'rid ni dia secara tak langsung,
secara sindir-sindir. Misalnya, untunglah siapa berkahwin dengan kamu, contoh. Dia tunjuk minat dah tu. Allah comel lah kamu ni. Gitu. Itu dia sindir. Dia sindir. Ataupun, apa lagi contoh-contoh sindir ni? Kalau bertasrah ni bersarahah maksudnya. Jelas-jelas. Mari kita kahwin. Habis iddah nanti, saya nak masuk Mina. Tu jelas lah tu. Kalau rajai tak boleh. Dia ada makna zaujah, makna isteri di situ. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Dalam Quran disebut. Dan fi zalika biraddihinna fi zalik. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali, untuk mengembalikan mereka sebagai isteri. Dalam talak rajai itu dia ada lagi status dia tu tak hapus. Tak hapus lagi sebagai status isteri. Jadi suami boleh balik bila-bila masa. Orang lain jangan kacau-kacau. Walaupun sindir-sindir ke apa dan sebagainya, tak boleh. Haram hukumnya. Tu selama dalam iddah haram. Makanya saya dah sebut hari itu ada satu permasalahan. Suaminya rujuk dalam iddah, tapi si isteri tidak bersetuju untuk kembali. Jadi jam. Jadi saya pun malah dah bertanya jumpa sama. Dia move on je lah. Cuma saya dah beritahu kalau begitu. Sebab rujuk itu sah. Rujuk itu sah. Ni. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Berhak suami yang menceraikan dengan talak satu tu berhak balik bila-bila masa. Selama mana dalam iddah 3 kali suci itu. Kalau talak bain ataupun bainunah kubra, 3 dah, 3 talak, sama ada satu-satu ataupun 3 sekaligus, itu boleh dengan ta'rid, dengan sindir-sindir boleh. Ataupun cerai mati. Iddah mati. Boleh sindir-sindir, cuk dulu. Bukan cinta, cuk dulu. Apa ni? Tunjuk minat dululah. Takut-takut nanti ada orang pintah ke apa dan sebagainya. Jadi dia tahu dah ada hak tu berminat, hak minat contoh. Ada banyak je bawa bantuan. Gini kenapa semua petu. Saya pun tak tahulah macam mana dia punya contoh-contoh dia tu gitulah. Nak menunjukkan minat itu tak apa. Pasal memang dia tak boleh balik dah. Cerai mati mana dah balik dah. Lepas itu kalau cerai ke apa? Cerai talak 3 pun tak boleh balik dah. Kecuali si isteri berkahwin semula dengan orang lain kemudian diceraikan. Habis iddah. Dan perkahwinan itu adalah perkahwinan yang hakiki. Bukan setakat cina buta, bayar upah, lepas akad, pagi esok dia cerai. Tanpa bersama, contoh. Dia kena menjalani seperti kehidupan suami isteri yang sempurna. Baru jadi. Boleh kahwin semula dengan bekas suaminya dengan akad baru. Maksudnya putus terus. Tapi talak raj'i tak putus. Ni ramai yang tak faham ni. Orang perempuan ramai, hati-hati. Dia dah, orang kata, dah cerai tu dia rasa lepas dah. Suami dia kata rujuk 10 kali dia kata nak balik, nak rujuk. Dia tak nak. Dah jadi isteri dah tu. Lepas itu esok dia kata dia habis dah iddah dia berkahwin. Ajan. Kahwin dengan isteri orang. Ataupun kalau perempuan itu berkahwin, dia berkahwin sedangkan status dia masih isteri orang. Jadi kena pastikan syarat-syarat yang ada pada isteri itu, calon isteri itu lepas. Lepas. Supaya tak terlibat dalam perhubungan haram. Baik. Disyaratkan pada wali dan saksi itu, syarat pada wali. Wali ini kita dah takrifkan
minggu lepas ialah seorang lelaki yang mempunyai hubungan nasab keturunan yang boleh mempengaruhi nasib apa? Bukan nasib. Ketentuan kepada seseorang. Kalau anak dia boleh kahwinkan anak dia dan sah perkahwinan itu. Itu wali. Dia ada wali mujbir, ada wali ikhtiar. Wali mujbir ni ayah dengan datuk. Mujbir ni maksudnya dia boleh paksa. Dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wali ikhtiar ni mengikutlah susunannya nanti tu, tertib-tertib dia. Kemudian saksi pun nak kena ada. Saksi nak kena ada 2 orang. Pertama, apa syaratnya? Islam. Kalau berbeza agama, tak bolehlah nak kahwinkan. Berbeza agama. Kedua, baligh. Baligh ni isim fa'il pada balagha. Balagha maksudnya sampai. Sampai apa? Sampai umur. Dia panggil baligh. Dalam kurungan tu cukup umur. Yang tak baligh, tak bolehlah. Cari tengok tak ada wali mana. Ada adik dia dah 2. Dia jadi 2. Wali dia boleh menikahkan kakak dia. Tapi tunggu cukup syarat baligh. Anak boleh menikahkan ibu. Kita sebut dah minggu lepas tak? Sebut dah minggu lepas tak? Tak lagi? Soalan cepu emas tuan-tuan. Anak boleh dah menikah ke ibu? Siapa kata boleh angkat tangan? Tak apa. Saja ini bukan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya retorik saja. Untuk ada macam interaksi dengan tuan-tuan, sebab kita tengok nampak ada hang nampak serius sangat ni. Saya mungkin hujan tau. Kita santai-santai je. Baik. Anak tidak boleh menikahkan ibu. Kecuali ada satu kes. Kalau sekiranya ibu itu berkahwin dengan sepupu dia belah ayah, maka anak dia termasuk dalam senarai wali. Sebab apa? Sebab dia menjadi anak kandung dia, dalam masa yang sama dia juga anak saudara pupu belah ayah. Anak saudara pupu pun jadi wali. Tapi duduk bawah lah. Ranking bawah sekali, dah tak ada orang lain apa semua. Ni ada anak saudara pupu. Contoh. Boleh. Tapi kalau anak saja tak boleh, pasal dia tak ada sangkutan nasab. Tak ada darah. Darah daripada ayah. Kan? Darah daripada ayah. Sekarang ni dia daripada mak. Ada sangkutan nasab tak? Tak ada. Tapi kalau suami dia tu sepupu dia belah ayah, ada tak? Keturunan. Ada nasab. Ada nasab. Okey, baik. Ketiga, aqil. Aqil maksudnya isim fa'il kepada orang yang berakal. Dalam kurungan berakal, maksudnya tak gila lah. Tak gila. Apa lagi yang tak berakal? Tak koma. Orang koma tak boleh nak jadi saksi. Tak boleh nak jadi wali. Tak. Keempat, merdeheka. Maksudnya bukan hamba sahaya. Kelima, lelaki. Rasulullah SAW sebut, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju
nafsaha. Tidak boleh seorang wanita mengawinkan wanita yang lain. Dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Ada pula bunyi-bunyi, ada bunyi-bunyi juga dalam media mana. Ada yang cuba berusaha untuk memfatwakan boleh mengawinkan diri sendiri perempuan. Wala tuzawwiju nafsaha, maksudnya Nabi SAW kata, dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Keenam, adil. Ya, adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Yang adil ini yang tidak fasik. Ada kalau dia punya nanti kita akan sebutkan perkara yang menegahkan wali daripada menjadi wali nikah. Tetapi ambil dulu sebagai pengenalannya, adil ini ialah maksudnya tidak fasik. Fasik sama ada dia melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil ataupun melakukan perkara-perkara yang mencarikan muru'ah dia. Muru'ah dia. Seperti apa? Kalau ada jalan tak pakai selipar dia. Orang pun tengok berkerut muka orang. Dia ni, contoh. Kencing tepi jalan. Tak haram. Yalah. Tengok keadaan jugalah kan. Orang tengok pun berkerut ni. Boleh pakai ke dia ni? Contoh. Walau macam mana pun kita akan detailkan di bawah ni. InsyaAllah. Kita berhenti dulu setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.